Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan berkongsi mengenai konsep dan sejarah pidato. Maksud pidato. Pidato adalah pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak ramai untuk menghuraikan dan menjelaskan sesuatu tajuk. Berpidato merupakan aktiviti berkomunikasi secara sahala, iaitu pemidato akan menjelaskan perkara tentang sesuatu tajuk dalam masa yang ditentukan dengan apa yang dipidatokan. Pidato juga bertujuan menerangkan suatu maklumat bagi meyakinkan sekumpulan pendengar. Jenis pidato. Terdapat 4 jenis pidato mengikut tujuannya. Yang pertama, pidato informatif yang bertujuan untuk menyampaikan informasi penting atau pengetahuan baru. Informasi atau pengetahuan diberikan kepada pendengar supaya khalayak mengetahui, memahami dan menerima informasi itu. Kedua, pidato argumentatif. Teks pidato harus meyakinkan para pendengar dengan mengandungi dalil, alasan atau fakta untuk menyokong atau menolak sesuatu pernyataan pendapat. Yang ketiga, pidato persuasif untuk mempengaruhi manusia yang akan memberikan pengaruh kepada pendengar agar bersetuju mengikuti isi yang dibawa oleh pemidato. Akhir sekali, pidato rekreatif iaitu pidato yang seronok didengari oleh audiens kerana teks pidato yang disampaikan bersifat menghibur. Seterusnya, ciri-ciri pemidato yang baik. Pertama, mempunyai tujuan berpidato yang jelas. Kedua, isi pidato berasaskan fakta yang betul. Ketiga, cara penyampaian yang menarik dan jelas sesuai dengan kumpulan pendengar. Yang keempat, lancar dalam menyampaikan pidato seperti memulakan pidato dengan keyakinan yang tinggi, memandang audiens ketika menyampaikan pidato, mengikut tempo yang sederhana iaitu tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan. Kelima, menggunakan nada dan intonasi yang bersesuaian mengikut konsep pidato. Keenam, cekap berbahasa dengan menggunakan perkataan yang tepat dan bahasa yang gramatis serta menggunakan keindahan bahasa seperti pantun, kiasan, peribahasa dan perumpamaan. Akhir sekali, gaya penyampaian yang menarik iaitu tidak terlalu kaku dan mempunyai mimik muka yang sesuai mengikut konteks pidato. Seterusnya, struktur teks pidato. Struktur teks pidato terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian yang pertama ialah pembukaan, bahagian kedua ialah isi dan bahagian ketiga ialah penutup. Dalam bahagian pembukaan, ianya selalunya dimulai dengan salam pembuka. Seterusnya diikuti dengan ucapan penghormatan yang biasanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki jawatan tertinggi sehingga orang-orang yang memiliki jawatan di bawahnya. Seterusnya, ucapan syukur yang selalunya diisi dengan ucapan syukur para pemidato kerana diberi kesempatan untuk berpidato serta berkumpul dengan para tetamu. Dan yang terakhir dalam bahagian pembukaan ialah pengantar ke topik utama. Dalam bahagian kedua iaitu isi, dalam masa ini kita perlulah mengisi masa dengan info-info penting yang ingin disampaikan serta alasan yang meyakinkan untuk menyokong pandangan kita. Susun info-info tersebut secara logik dengan menggunakan sumber yang betul serta contoh yang tepat dan menarik. Dan yang terakhir ialah penggunaan bahasa dan gaya yang sesuai dengan audiens supaya mereka mudah untuk memahami. Dalam bahagian ketiga iaitu bahagian yang terakhir iaitu penutup, dalam bahagian ini kita perlulah menyimpulkan idea-idea yang telah kita utarakan serta memohon permintaan maaf jika terdapat melakukan kesalahan dan yang terakhir ialah salam penutup. Metod berpidato. Terdapat 4 metod dalam berpidato iaitu impromptu, memoriter, naskah dan extemporan. Metod yang pertama ialah metod yang dilakukan secara langsung ataupun spontan. Metod yang kedua ialah metod berpidato dengan menghafal teks terlebih dahulu. Manakala metod yang ketiga ialah metod yang membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato dan metod yang terakhir ialah metod berpidato dengan terlebih dahulunya menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Pertama sekali, pidato mula dikenali apabila seorang mahasiswa Universiti Malaya menubuhkan sudut pidato di universiti tersebut pada tahun 1966. Sudut pidato ini terletak di pintu belakang perpustakaan Universiti Malaya dan setahun selepas itu, sebuah podium konkrit telah dibina sebagai pentas untuk mereka berpidato. Salah seorang pengasas utama sudut pidato ini ialah pelajar jurusan sejarah
tahun 2 yang dikenali sebagai Ravi Raghavan. Idea sudut pidato ini tercetus pada tahun 1965 apabila mahasiswa sudah mula bosan dengan pembelajaran satu hala. Oleh itu, dengan adanya sudut pidato ini, mahasiswa dapat menggunakan platform ini untuk berbincang dan mencabar idea-idea yang dipelajari di dalam kelas. Sudut pidato ini juga telah menjadi platform untuk mengasah bakat mahasiswa berucap di halayak umum. Perkara ini berjaya melahirkan pemidato-pemidato terkenal sekarang, antaranya pemidato politik seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Hishamuddin Rais. Seterusnya, Kepentas atau Kelab Pidato Perdana juga antara salah satu kelab yang memperkasakan pidato terutamanya dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kelab ini ditubuhkan pada 31 Mac 2004 dan telah menubuhkan kelab di setiap negeri, dimulakan dengan negeri Selangor yang terletak di Kelang dan akhirnya berkembang ke seluruh Malaysia. Akhir sekali, pada tahun 2017, nama Kelab Pidato Perdana ditukar secara rasmi dari Persatuan Penggiat Pidato ke Kelab Perdana Pidato. Kelab Pidato Perdana ini juga bergerak sebagai Kelab Pidato Perdana Toastmasters Club.